العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Terima kasih. Yang dihormati pengerusi Masjid Karyah Kampung Sungai Jai, Haji Hamzah, barisan ahli jawatan kuasa, imam-imam, Bilal, Tok Siak kita, pembantu am wanita, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ketakwaan, sebenar-benar kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada malam ini, diizinkan oleh Allah untuk kita bersama salat maghrib secara berjemaah, kita sambung untuk mendengarkan secepis tazkirah, mengisi masa lapang kita, sementara menunggu waktu salat isyak berkumandang tidak lama lagi, Di samping kita berselawat juga kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kita kepada role model kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih lagi meniti ilmu-ilmu dakwah-dakwah yang pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita terus mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kinilah kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak melakukan kemungkaran pada malam ini, lantas kita melakukan segala perkara-perkara kebajikan, seperti mana yang telah dikhususkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mencapai satu impian, yakni kita nak melangkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang suci. Walaupun kita ini fitrah sebagai manusia, tidak pernah lari daripada kesalahan dan dosa. Semua saya memulakan kuliah saya pada malam ini, sukacitalah saya nak maklumkan, sebentar tadi saya dah maklum pada pengerusi, berkenaan dengan wakaf kitab. Alhamdulillah, saya sebutlah nama pewakaf ni, iaitu Puan Mazila Ma'ruf dan ibunya, dan pewakaf-pewakaf lain antaranya ialah Haji Abdul Razak, iaitu salah seorang jemaah yang mengikuti kuliah saya di Masjid Karyah Kampung Labu Hili semalam. Antara lain juga Puan Fatin bin Rosli, Cik Farhana bin Rosli, dan Encik Helmi Narzin bin Murtaza. Ini adalah pewakaf-pewakaf yang mewakafkan kitab Bulughul Maram, yang mana kita akan masuk ke bab yang kedua, yakni bab solat. Malam ni kita dah start lah bab yang kedua, bab solat. Jadi kita minta lah pengerusi kita boleh bukakan bungkusan itu. Ada 10 buah yang diwakafkan oleh penama-penama tadi, Saya hanya penyampai amanah sahaja, Jadi saya sampaikan amanah kepada wakil kita lah, pengerusi kita Haji Hamzah. Mungkin 10 kita boleh berkongsi bersama. Adapun semalam Masjid Karyah Kampung Labu Hili, begitu juga, saya sedekah, saya wakafkan, bukan saya, penama tadi mewakafkan sebanyak 7 ke 8 kitab juga. Dan antara jemaah-jemaah yang ada di situ
ada juga yang membeli kitab tersebut sebagai hak milik peribadi, untuk disimpan di rumah. Mungkin kita ni juga dekat rumah kita kurang dari segi kitab-kitab agama ni, betul tak? Yang penuh dekat masjidnya, betul tak? Masjid pun kadang-kadang tu macam cantik atau susun kan, mungkinlah tak terambil oleh jemaah untuk baca dan belik dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya eloklah kalau kita di rumah kita ni mempunyai banyak kitab kan, lebih-lebih lagi kitab agama kan, supaya apa, dia menjadi perbendaharaan ilmu kita di dalam kehidupan kita. Kita perkemaskan lagi. Kalau kata ustaz berkata begini-begini, kita tak puas hati katakanlah, betul tak? Kita carilah, kita belik balik kitab, betul tak? Itulah sebenarnya, betul tak? Ada juga rujukan kita di rumah. Bukan sekadar penuh dengan surat khabar saja, betul tak? Surat khabar betul lah, ada ruang agama dia dan sebagainya, tak apalah. Ini penuh dengan majalah-majalah yang lara dan sebagainya, betul tak? Kadang mungkinlah bukan kita yang beli, kadang-kadang isteri kita, majalah wanita lah, majalah mangga tu yang lama lah kan, budak-budak remaja dan sebagainya, betul tak? Ada pun mungkinlah sekarang ni orang tak baca dah majalah-majalah, betul tak? Jadi kitab ni sepatutnya kita ambil daripada sanad, maksudnya daripada amalan-amalan ulama-ulama terdahulu. Dia belajar melalui kitab, tidak belajar melalui media sosial ni dah, betul tak? Tak belajar melalui internet ni dan sebagainya. Kadang-kadang internet ni tak betul juga dia punya sumber dia kan. Jadi kita ambil kitab-kitab yang terbaik untuk kita jadikan rujukan. Jadi kitab ni juga merupakan kitab silibus untuk JAKIM juga, bagi sesiapa yang sebagai penjawat awam, lebih-lebih lagi pegawai hal ehwal agama Islam, dalam mereka mengambil peperiksaan. Inilah dia kitab-kitab yang utama. Ia adalah karangan asal daripada ulama hadis ahkam lah, yang masyhur, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ditulis semula oleh Prof. Madya Muhammad Muhyiddin Abdul Rahman, ada nama dia kat depan kan. Jadi nak tengok dia punya biografi dia dekat belakang tu lah. Dia merupakan pensyarah kanan dalam pengajian Islam, dalam kuliah pengajian Islam di Universiti Malaya di Lampuri, Kelantan. Jadi seeloknya lah kita sama-sama kita fahami makna setiap daripada kitab ini. Saya kalau bagi kuliah pun mungkinlah tak semua saya sentuh, betul tak? Itu terpulang kepada jemaah masing-masing untuk menelaah sendiri, untuk mencari ilmu-ilmu tambahan daripada kitab-kitab ini, insya-Allah. Apa pun saya dah sampaikan amanah ini, jadi barang siapa nak memiliki secara peribadi, bolehlah bagi tahu pengerusi, dan pengerusi akan bagi tahu saya lah. Sebab semalam pun jemaah di Masjid Karyah Kampung Labu Hili pesan dah 20 lagi. Dah ada ni 10 ni dekat masjid. Ada yang dah diberikan wakaf dan sebagainya, ada yang nak beli untuk anak-anak, pasangan dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Ini terpulang, tak ada paksaan, tak ada suruh beli, tak ada apa. Ada satu lagi kitab, yakni Faraid. Faraid juga diwakafkan oleh penama-penama tadi, yang mana Faraid ini bolehlah, kalau ada masa ke lapangan, kita datang awal ke masjid, bolehlah ambil, fahami betul-betul maksud Faraid yang sebenarnya kan. Sekarang ni isu-isu Faraid ni banyak, betul tak? Banyak yang perlu kita ketahui. Jadi malam ni insya-Allah saya mulakan kitab yang baru, bukan kitab barulah, masih kitab yang sama, kitab Bulughul Maram, tetapi bab solat. Selepas kita telah habislah, kita telah khatam dalam bab taharah, kita masuk ke dalam bab solat, insya-Allah. Okey. Jadi boleh tengok sendirilah mukadimah dia, bagaimana penulisnya, hasil tulisan daripada ulama yang masyhur lah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
yang mana merupakan kitab hadis ahkam yang paling masyhur lah, yang mana ini disusun dalam bahasa Melayu yang kita fahami lah, kalau biasanya kitab-kitab ni kebanyakannya ditemui dalam bahasa Indonesia. Termasuklah yang saya dapat hadiah juga daripada Pusat Latihan Polis Air Hitam Jempol. Saya dapat kitab yang tebal, kitab Sabil Al-Muqtadin, semua dalam bahasa Indonesia. Memang kita perlu belajar kembali lah. Kita kena telusuri kembali bahasa-bahasa yang boleh diselaraskan dengan fahaman kita lah. Walaupun dekat-dekat lah bahasa kita tu kan, bahasa Indonesia, bahasa Melayu kan, tapi sebenarnya kita kena fahami betul-betul. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa tertentu yang agak mengelirukan sedikit lah, Okey, insyaAllah kita masuk ke bab yang pertama, yakni bab solat lah. Dia merangkumi keseluruhan solat, yang mana akan membincangkan tentang konsep solat, waktu solat bagaimana, waktu solat yang perlu kita kerjakan, waktu solat yang ditentukan oleh syarak. Kita juga akan membincangkan tentang bab azan, yakni antara lain syarat-syarat solat, penghadang orang solat, khusyuk di dalam solat, yakni masjid juga dibincangkan di dalam kitab ini, sifat solat tersendiri, bagaimana nak membawa kepada kesempurnaan solat. Jadi soal-soal jawab juga ada di dalam kitab ini. Jadi bolehlah kita tengok secara nafsi, secara sendiri, walaupun saya tak sentuh. Kadang-kadang ada juga hadis-hadis yang saya tak sentuh, jadi kita boleh sentuhkan, kita boleh baca secara nafsi. Okey, untuk bab yang pertama, kita mula dengan muka surat yang pertama lah. Jadi ini merupakan perkara yang paling asas, permulaan kepada bab solat, yang mana ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini akan memulakan dengan konsep solat, yang mana solat mempunyai kedudukan yang paling tinggi di dalam Islam. Solat ialah rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah, dan merupakan medium penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Nak katalah solat ni terlalu penting. Kenapa nak dikatakan sebagai solat itu sebagai ibadah yang paling penting? Ia merupakan kedudukan yang kedua selepas kita mengucap dua kalimah syahadah. Solat ialah merupakan perkara yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah solat, barang siapa yang meninggalkan solat, perkara inilah yang akan dihisap terlebih awal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti, yang mana ada khususnya tempat orang yang meninggalkan solat, yakni neraka yang digelar sebagai neraka Saqar. Betul tak? Ibadah-ibadah lain tak ada pula kan disebut ataupun dikhususkan untuk masuk ke dalam neraka tersebut kan. Jadi barang siapa yang meninggalkan solat ini, ada dia punya pengkhususan dia pula kan. Betul tak? Dimasukkan ke dalam neraka yang dinamakan sebagai neraka Saqar. Ini orang yang meninggalkan solat. Di hadapan saya ni merupakan orang-orang yang tidak meninggalkan solat lah. Betul tak? Kita baru sahaja lepas solat maghrib dan sebagainya. Kalau ada pun mungkin pada zaman-zaman jahiliah kita pernah meninggalkan solat. Seeloknya kita ambil inisiatif untuk kita ingat kembali berapa banyak kita telah meninggalkan solat. Kita belum sentuh lagi bagaimana orang yang solat dalam keadaan yang tidak khusyuk. Benar tak? Solat yang dalam keadaan yang kelam kabut, solat yang dalam keadaan yang mencuri di dalam solat. Itu semua kita akan bincangkan tu. Betul tak? Jangan kita fikir kita ni solat solat cukup 5 waktu sehari semalam, Allah akan menerima segala solat kita. Sebenarnya banyak lagi kita perlu pelajari, perlu kita perbaiki di dalam solat ini, insya-Allah. Okey, solat yang dilaksanakan dengan sempurna akan mewujudkan hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhannya. Sebab itulah ulama-ulama salaf pernah menukilkan bahawa solat ini umpama kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak?
kita berhubung, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita bersolat, kita kena hadirkan hati kita, akal fikiran kita, tubuh badan kita, kita fokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang solat, tetapi hati dia pergi ke tempat lain. Ada akal fikiran dia pergi ke menerawang ke tempat lain. Ada tubuh badan dia tidak berada di dalam situasi solat tersebut. Jadi kita kena berhati-hati. Bermula dengan niat hinggalah kita memberi salam. Itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kecacatan di dalam rukun solat kita, sebanyak 13 rukun itu, dia akan mencacatkan keseluruhan solat kita. Seperti mana kalau kita baca Al-Fatihah secara tunggang langgang, betul tak? Kita membaca Al-Fatihah dalam keadaan yang makhraj tidak betul. Sepatutnya kita ambil inisiatif ni untuk belajar bagaimana untuk memperbetulkan Al-Fatihah itu. Saya sampai sekarang memperbetulkan lagi saya punya Al-Fatihah. Kan baru-baru ni ada viral tentang isu-isu An-Nabru, betul tak? Kecohlah sedikit dalam kalangan ulama-ulama qiraat ni. Yang mana ada seorang asatizah, seorang ustaz mengatakan bahawa An-Nabru ini hanya dikuasai oleh 2% sahaja orang umat Islam ini di muka bumi Allah ini. Maknanya 98% tak menguasai An-Nabru ini. An-Nabru ni apa? Penting sangat ke di dalam ilmu qiraat ataupun ilmu tajwid ni. An-Nabru ni merupakan penekanan pada sesuatu tempat di dalam bacaan-bacaan tertentu di dalam Al-Quran. Contohnya tempat-tempat yang ada tasydid, betul tak? Dia berikan penekanan ke atas ayat tersebut. Ar-Rahmanir Rahim, betul tak? Ar-Rahmanir Rahim. Itu belum kita sentuh lagi bagaimana kita sebut bab fathah dia, bab kasrah dia, macam mana kita sebut secara nipis. Kalau kita sebut secara dhammah macam mana. Itu baru ilmu qiraah. Bagaimana kita nak memperbetulkan solat kita jikalau bacaan kita masih tidak betul. Kalau kita dah belajar ni, kita kena wajib untuk kita cari guru kita untuk perbetulkan balik bacaan Fatihah kita. Alah ustaz, kita ikut imam ya, betul tak? Imam lah tanggung, betul. Takkan imam selama tanggung pula kan, betul tak? Diikut bulat-bulat hadis tu kan. Kalau segala kesalahan kalau kita berjemaah di dalam solat itu ditanggung oleh imam, tidak kan, betul tak? Allah akan melihat kepada amalan secara individu itu, secara nafsi itu, betul tak? Jemaah ya, kita akan dapat pahala tersebut, tetapi boleh menjadi kurang jikalau kita tidak bersama dengan imam dari segi perbuatan qalbi kita. Perbuatan, bukan sahaja perbuatan abdaniyah kita, perbuatan luaran saja, tetapi perbuatan hati juga akan dihisap, kan, betul tak? Kita tidak boleh melihat kepada hati seseorang, betul tak? Itu sebab dalaman saja, hanya Allah sahaja mampu untuk melihat kepada kualiti sesebuah solat. Jadi seterusnya mewujudkan hubungan yang baik sesama makhluknya. Dalam hal ini sesiapa yang memelihara solat sebenarnya dia telah memelihara agamanya, dan sesiapa mengabaikannya dia telah mengabaikan agamanya. Ini yang dibincangkan. Ini yang disebut dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemisah antara kami dan mereka, yakni orang kafir, adalah meninggalkan solat. Maka sesiapa yang meninggalkan solat sesungguhnya dia telah kufur. Beza kita antara dengan orang kafir yang memang orang bukan Islam dan sebagainya adalah solat lah. Tetapi orang Islam juga ada di antara kita yang meninggalkan solat, yang tidak melakukan solat. Jadi kita nak cop dia sebagai kafir ke? Tak boleh. Dia dikategorikan sebagai orang yang kufur terhadap amanah, tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita telusurilah perkataan tanggungjawab tu, betul tak? Tanggung dan jawab, betul tak? Kita tanggung ni
Kita jalankan amanah ni. Allah amanahkan kita 5 waktu sehari semalam ni, kita kena tanggung ni di atas muka bumi Allah ni, kita akan tanggung di akhirat kelak. Kita kena jawab juga di akhirat kelak. Itu maksudnya tanggungjawab. Sebab itulah saya pelik kadang-kadang orang yang kejar jawatan kadang-kadang kan. Sama juga konsep tanggungjawab ni. Betul tak? Melalui solat ni lah kita fahami tanggungjawab kita kepada Allah. Seperti itulah kita fahami bagaimana kita menerima sesebuah jawatan dan sebagainya. Betul tak? Jawatan ke yang kita dapat kan, itu merupakan semua tanggungjawab. Bukan untuk suka-suka kita menerima, bukan untuk kita menabik dada kepada orang lain. Betul tak? Tetapi dia penuh dengan tanggung dan jawab itu. Kita akan jawab di akhirat kelak. Seperti mana solat ini? Kita akan jawab di hadapan Allah. Kenapa kita solat sebegini? Kenapa kita solat dalam keadaan yang tergesa-gesa? Kenapa kita solat, kita mencuri di dalam solat? Kenapa kita solat di akhir waktu? Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Huzaifah radhiyallahu anhu, yang bermaksud dan amalan terakhir yang akan hilang daripada agama kamu ialah solat. Dan sesuatu yang hilang penghujungnya, maka tidak ada apa-apa lagi yang kekal untuknya. Sebab itulah ahli-ahli di dalam alam barzah kan, betul tak? Ahli-ahli kuburnya juga dia akan dihisab melalui solatnya. Ibadah solat yang akan ditanya oleh para malaikat, betul tak? Akan diazab sekiranya kita meninggalkan solat. Tidak cukup lagi di dalam alam barzah, kita akan menerima pembalasan juga di akhirat kelak. Amalan pertama yang akan dihisab ialah solat. Sekiranya solat dilakukan dengan baik dan sempurna, keseluruhan amalan seseorang itu akan baik. Sebaliknya, jika seseorang itu mengabaikan solat, maka masa hadapannya di akhirat akan gelap. Bukan sahaja dekat akhirat gelap, kat dunia pun dah gelap dah. Contohnya isu penceraian yang sekarang ni. Ada laporan baru-baru ni Sinar Harian tak salah saya kan. Semenjak PKP tu, bulan 4, bulan 3 ke tahun lepas, sampai sekarang ni dianggarkan beratus, lebih kurang 3 ke 200 ribu pasangan yang bercerai. Kaji selidik punya selidik, rupanya tidak memahami agama. Ada yang tidak memahami agama, dan yang paling penting adalah tidak solat. Mesti salah seorang tu pasangan tidak solat, ataupun kedua-dua yang tidak solat. Jadi pokoknya solat itulah yang menjadikan kita orang yang baik. Betul tak? Jadi masa depan kita ni kat dunia pun dah gelap dah jadi perceraian sana sini dan sebagainya, apatah lagi di akhirat kelak. Kita minta pada Allah lah supaya mereka ini kembali ke pangkal jalan. Solat bukan sahaja kita melihat kepada diri kita sendiri, betul tak? Solat kita sahaja tidak. Kita sebab itulah ada konsep jemaah tu, kita mengajak orang lain untuk solat bersama, betul tak? Ini kita tahu pergi ke masjid dah, kita balik dah, kita tinggalkan ahli keluarga kita tanpa kita bertanya dah solat ke belum, betul tak? Kita biarkan anak-anak kita keluar, pergi prem sana prem sini, betul tak? Bawa motor sana sini dan sebagainya, tanpa kita bertanyakan tanggungjawab kita terhadap anak kita kan. Moga-moga saya berkata tentang diri saya sendiri juga kan. Saya menasihati diri saya sendiri untuk saya membentuk anak saya mungkin dari kecil lagi lah kan. Sebab itulah Nabi SAW menganggarkan untuk kita mendidik anak-anak ini untuk bersolat semenjak 7 tahun lagi umur dia. Umur 7 tahun dah. Masuk ia 10 tahun, kita dah boleh pukul dah. Ya tak? Kita boleh pukul kalau anak-anak kita tak solat. Betul tak? 7 tahun kita nasihatkan, kita bawa dia. Jangan kita suruh solat, kita tidur. Betul tak? Kau dah solat ke belum ni? Dia tengok TV ni 7.30 cerita ni kan. Dia pun duduk atas sandar lagi kan, dia tak solat. Dia suruh anak solat, tak jadi. Betul tak? Kita nak suruh anak kita solat, kita tunjukkan tauladan yang baik, kita tunjukkan contoh yang baik, role model yang baik, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang kocik-kocik lagi dah diajar anak puasa dulu, sedangkan
Solat dulu yang kita kena tekankan. Betul tak? Ini anak baru 4 tahun, 5 tahun dah suruh puasa dah kan. Ponat lolah betul budak tu puasa sampailah ke pukul 7 tu kan. Dah melepet dah. Ya tak? Walhal itu tidak menjadi kewajipan. Nabi SAW pun tak suruh anak kita puasa dulu. Betul tak? Ajar dulu anak tu solat. Kan? Ajar sikit demi sikit. Dan nak masuk 5 tahun 6 tahun tu biar dia kenal dulu Allah Muhammad. Betul tak? Biar dia kenal dulu pencipta dia siapa. Betul tak? Jangan kita togo-togo yang kita ajar dia solat. Kita tak solat ni tapi dia kita suruh dia solat. Jangan. Kita dedahkan dulu, kenal dahulu penciptanya, siapa kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan ikut secara baik. Betul tak? 7 tahun, masuk 7 tahun, bawa dia peluk sama-sama. Ajar dia ambil wudu kan. Ajar dia solat sama-sama sebelah dia. Betul tak? Sampailah umur 10 tahun, kalau dia masih lihat lagi subuh, kadang subuh dah lihat ni. Betul tak? Bolehlah kita ada kuasa untuk memukul, tapi bukanlah memukul sampai lubang-lubang nah. Betul tak? Kadang-kadang lubang lah sampai berdarah-darah. Tidak, ya. Pukul pun sekadar ala kadar saja. Betul tak? Tapi janganlah terlalu perlahan pula. Betul tak? Selaraskan dengan ketegasan kita. Kita suruh solat supaya dia nampak solat itu penting di mata mak ayah dia. Baru mata mak ayah kan, belum lagi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Lama kelamaan dia akan biasa, dia akan hadir suatu hati yang ikhlas untuk bersolat kerana Allah, bukan solat kerana ibu dan ayah dulu. Betul tak? Memanglah mula-mula sekali bila kita paksa tu solat sebab mak ayah suruh, mak ayah marah kan, tak boleh apa-apa kan, jangan janji macam-macam pula kan. Betul tak? Kau solat, adik solat, walid belikan tu ini dan sebagainya. Jangan kita janjikan, kita biasakan janji tersebut. Betul tak? Kita biasakan. Lama kelamaan jiwa dan hati dia akan lembut untuk melaksanakan solat tersebut. Okey? Oleh itu menjadi kewajipan setiap Muslim mempelajari hukum hakam solat di samping mengetahui kedudukan dan kepentingan solat dalam Islam. Hal ini demikian kerana mempelajari solat bermakna mempelajari agama. Ini yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Ada juga hadis yang mengatakan ad-du'a. Itu sebenarnya maksud dalam solat. Solat dalam definisi solat sebenarnya adalah doa. Dalam kita melakukan solat itu, setiap perincian daripada niat, kita bertakbir, kita baca Al-Fatihah, kita baca zikir di dalam rukuk, tasbih di dalam rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, itu semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya di dalam solat itu, sepatutnya jiwa kita pada waktu itu kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam keadaan yang angkuh, dalam keadaan yang malih kadang kan. Diri pun tak tegak, betul tak? Kadang-kadang tu baca pun meleweh. Orang lelaki ni kadang-kadang kalau sembahyang secara sendiri, secara nafsi di rumah, sepatutnya dia kena kuatkan. Kalau dalam solat subuh, solat maghrib, isyak, sebab tu kalau dia tak solat di masjid, dia solat kat rumah, dia kena imamkan lah isteri dan anak-anak dia. Kalau dia solat secara seorang, mungkinlah dia tinggal seorang ke, anak bini jauh dan sebagainya, dia tetap juga kena jaharkan suara dia. Betul tak? Supaya apa? Kita nak dapat roh untuk kita melakukan solat tersebut. Kena dengar tu. Jangan solat seorang-seorang kita itu hembus angin kan. Betul tak? Tahu dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Betul tak? 5 minit ya. Ada juga orang solat tu 2 minit ya. Tak tahu dia baca apa. Ya tak? Jangan. Al-Fatihah saja pun dah ambil masa seminit kan. Betul tak kita baca dalam keadaan yang bertajwid, bermakhraj dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, definisi solat itu bermaksud doa, yakni ad-doa silahul muslim wa imaduddin, tiang kepada agama. Betul tak? Kalaulah kita tidak solat, runtuhlah satu tiang. Betul tak? Tiang ini dibina dengan 5 perkara asas. Yakni 5 perkara asas ni apa?
rukun Islam lah, betul tak? Kalau kita tidak solat, runtuhlah satu tiang itu. Maknanya tidak kukuh lah kehidupan kita, kehidupan bersyariat, syariat dalam agama Islam, betul tak? Dalam surah At-Taubah, ini dia dalil dia, doa dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Sepatutnya bila kita dah solat dah lama ni kan, kita dah hidup berapa lama dah ni, kita solat pun dalam masa yang tempoh sebegitulah, betul tak? Sepatutnya kita dah faham dah maksud-maksud di dalam setiap bacaan dan perbuatan di dalam solat kita, betul tak? Sekurang-kurangnya kita fahamlah apa maksud Al-Fatihah tu, betul tak? Ini tidak, sampai sekarang pun kita tak tahu lagi, betul tak? Maksud tasbih yang macam mana, waktu sujud macam mana, betul tak? Rukuk macam mana, iktidal macam mana, masa bila pula kita nak tambah dengan sunah ab'ad dan hay'ah, dan sebagainya. Kita lengkapkan diri kita untuk kita melaksanakan perkara-perkara di dalam solat tadilah, yakni termasuklah doa tadi. Ayat ini menganjurkan supaya berdoa memohon keampunan. Solat dari sudut istilah syarak pula bermaksud suatu ibadah yang merangkumi perkataan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Kita perlu tahu juga sebelum kita nak melaksanakan solat, semasa kita melakukan solat dan selepas kita melakukan solat, ketiga-tiga komponen tersebut merangkumi bagaimana kita bersedia menjadi orang yang sentiasa mengutamakan solat di dalam kehidupan seharian. Hukum solat tentulah wajib. Jadi ke atas setiap muslim yang mukallaf sebanyak 5 waktu sehari semalam, yakni solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Kalau ikutkan 5 waktu sahaja, betul tak? Kalau kita telusuri peristiwa Isra' dan Mi'raj, betul tak? Sepatutnya diperintahkan sebanyak 50 waktu, betul tak? 50 waktu tapi ditafsirkan oleh ulama-ulama 50 waktu itu termasuk dengan solat-solat sunat, betul tak? Kalau kita bangun solat sunat tahajud, kita buat pula solat sunat tasbih, solat sunat hajat, sambung pula solat sunat fajar, betul tak? Solat sunat duha, semuanya merangkumi 50 waktu. Ada pun 5 waktu sahaja diwajibkan, yang lain hanyalah sunat semata-mata, Dalil pensyariatan solat datang daripada surah Al-Bayyinah yang bermaksud, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh ikhlas kepadanya dalam agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Kalau kita tengok banyak dalil yang ditunjukkan di dalam Al-Quran itu mestilah beriringan dengan solat dan zakat, betul tak? Jadi dalam susunan rukun Islam itu, selepas daripada syahadah, kita wajib untuk bersolat dan kita mengeluarkan zakat. Kenapa tak puasa dulu, Ustaz? Sebab itulah bukanlah kita nak kata puasa tak penting, betul tak? Jadi selepas kita solat, kita dah menyucikan jiwa kita, kita sucikan harta kita melalui rezeki-rezeki yang Allah berikan. Hasil daripada doa tadi, kita solat tadi, Allah hadirkan rezeki itu. Sebab itulah disebutkan zakat pula selepas tu, betul tak? Untuk kita sucikan balik harta kita, betul tak? Ada zakat fitrah, zakat pendapatan. Dah isyak ke? Oh dah ya. Copet lagi.
Okey, kita sambung sedikit lah ya. Saya nak seperti ceritalah juga, saya nak kongsikan sedikit soalan daripada jemaah daripada karya Kampung Nabili semalam. Soalan dia berbunyi macam ni lah, lebih kurang. Dia kata, kalaulah kita ni bekerja kan, kita bekerja seharian lah kan, 8 jam sehari kan. Jadi bila kita melaksanakan solat di dalam waktu bekerja itu, adakah kita mencuri di dalam pekerjaan kita? Betul tak? Soalan dia agak tinggi juga, dia punya apa tu, laras sikit tu kan. Tapi saya meraihkan juga soalan tersebut. Jadi saya terangkan kepada jemaah tersebut, kita menganggap Rasulullah SAW menganggap pekerjaan itu sebagai satu ibadah. Allah juga menakrifkan dia di dalam banyak kitab-kitab yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tertentu yang mengatakan bahawa pekerjaan yang kita lakukan itu dianggap sebagai satu ibadah. Jadi solat juga merupakan ibadah. Jadi ia merupakan keseimbangan dunia dan akhirat. Sepatutnya tak ada istilah curi antara satu sama lain. Sama ada kita mencuri di dalam solat sewaktu kita bekerja, ataupun kita bekerja, kita solat itu kita mencuri di dalam waktu pekerjaan kita. Tidak. Jadi kategori ibadah itu duduk sama letaknya antara pekerjaan, tetapi solat itu lebih tinggi lagi daripada pekerjaan tadi. Makanya kita melakukan pekerjaan itu sebagai satu amanah kita kepada manusia. Dalam masa yang sama, kita melakukan solat itu tanpa rasa curiga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia yang menghadirkan rezeki tersebut. Jadi tak ada istilah kita curi dah. Kita curi waktu kita solat, kita nak sedangkan cukup cantik disusun jadual tersebut, betul tak? Pukul 1, pukul 2 tu waktu rehat tu, waktu solat zuhur pada waktu itu, betul tak? Adapun mungkinlah solat asar, waktu azan berkumandang, patutnya kita bersegera. Adapun kalau ada pekerjaan, kita settlekan terlebih dahulu. Adapun kalau kita telah dengar azan berkumandang, kita segerakan pergi ke masjid untuk bersolat. Kalaulah masjid itu jauh, kita tangguhkanlah sedikit masa waktu tersebut, dan kita bolehlah lakukan waktu solat itu di mana-mana sahaja, betul tak? Ataupun waktu balik dan sebagainya. Ada juga yang bertanya berkenaan dengan kita solat sunat, solat sunat duha, betul tak? Jadi seperti itu juga, kita seimbangkan dunia dan akhirat. Kita nak kejar ni, kita nak kejar ibrah ataupun apa yang diberikan rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pekerjaan kita. Itu semua habuan dunia, betul tak? Jadi dianggap sebagai ibadah, kerja itu sebagai ibadah di dalam dunia ini. Solat pun macam tu juga, tetapi dikategorikan sebagai kepada akhirat kita, betul tak? Kita nak kejar akhirat kita pula, kita nak seimbangkan dunia dan akhirat kita, barulah cantik, betul tak? Barulah cantik ibadah tu, bukan sekadar kita mengerjakan pekerjaan kita semata-mata tanpa kita mengerjakan solat kita, ataupun kita hanya fokuskan kepada ibadah kita sahaja, tanpa kita melakukan tanggungjawab kita terhadap tugas kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Tidak boleh. Dia tidak boleh lompong salah satu. Dia mestilah seimbang, yakni setara antara kedua-duanya. Itu antara salah satulah soalan yang diberikan oleh jemaah berkenaan. Okey, mungkin ada soalan lain tentang solat? Mungkinlah terlalu awal kan. Mungkin selepas-lepas ini kita banyaklah bertanyakan tentang permasalahan-permasalahan solat. Adapun saya akan tambah juga melalui kitab-kitab yang lain. Ada juga kitab yang membicarakan tentang sempurnakan solat, cara memperbetulkan solat dan sebagainya. Taklah semestinya kitab ini dia mengandungi, dia lengkap dari segi keseluruhan. Ada juga kita perlu tambah dari segi kitab-kitab yang lain, kita rujuk juga kitab-kitab yang lain, insya-Allah. Okey, tak ada soalan Tak ada. Okey.
InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya susun 10 jari memohon keampunan sekiranya terdapat kekhilafan, kesalahan yang saya lakukan pada malam ini, insyaAllah. Kita jadikan sebagai sempadan ibrah yang berguna di masa yang akan datang, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tashba'. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu